Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, sahabat-sahabat, ya, tuan-puan, adik kakak semua, syukur sangat kepada Allah pada pagi Ramadan ini, ya, pada waktu duha yang bening ini, sekali lagi kita dapat bersama-sama, ya, dengan ustazah, dan ustazah tidak berseorangan, ya, ustazah bersama dengan bonda kita, bonda inspirasi kita, ya, yang bersama-sama. Assalamualaikum, mana Prof Muhaya, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Berdepan tengok Prof tak masuk-masuk lagi. Saya nampak ustazah.
Oh ya ke? Assalamualaikum Prof. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Prof sihat ya, keluarga, anak-anak, cucu semua? Allah, rahmat Allah. Sihat syukur. Semua sihat syukur. Ustazah pun ya? Alhamdulillah, sama-sama Ya. Prof. Ya, Ustazah tengok je, Prof pun nampaknya aktivitinya padat sekali. Ya, sangat sibuk. Sama-sama lah kita Prof. Ya, macam yang kita sama-sama perakukan lah ya, hidup ni sangat sekejap. Berpenat-penat pun insya-Allah berbaloi untuk rehat ya, yang kekal nanti bila kita dah masuk ke alam barzakh ya, dan seterusnya melalui perjalanan yang lebih panjang lagi, lebih jauh lagi. Nak banding dengan hidup dunia ni sangat sekejap. Jadi bila kadang-kadang ada juga ya rasa penat kan Prof kan? Ya, ada juga rasa letih kan ya. Tapi mengingatkan ini bukan bandingan dengan masa di akhirat besok. Ini bukan bandingan dengan masa di alam barzakh. Jadi okey, alhamdulillah, lalui je lah hidup kita ni. Betul. Prof, silakan Prof bagi kata-kata aluan Prof kepada kita semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dikasihi, guru saya. Dan terima kasihlah Ustazah jemput saya ni, dan saya ucap terima kasih kepada penonton di Jom Tu Jannah ya. Tahniah siapa follower di page saya juga. Syukur. Sebenarnya saya dengan Ustazah ni, kita orang ni sangat-sangat terhubung ya. Saya rasa memang sangat-sangat suka kepada ialah nak mengisi masa dengan penuh kebaikan. Dan mungkin agaknya Ustazah kita punya visi kehidupan tu sama. Sebab itu apa yang kita lakukan ni insya-Allah Allah jumpakan kita. Dan saya sekarang sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya sedang belajar sesuatu daripada Ustazah dengan mihrab coaching beliau. So pagi tadi Ustazah saya dengar tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. So saya pun, anak murid ni takutlah cikgu nak tanya cakap pasal aluan. Saya yakin penonton yang menonton pun faham ya, kita daripada background berbeza. Ustazah background agama dan saya sebagai seorang yang dah lama hidup, lebih lama pada Ustazah, dan jadi doktor, jadi pakar mata, dah operate beribu-ribu mata. Dan dalam mengoperate mata orang tu, naklah sikit buka lah mata hati kita tentang kehidupan. Jadi saya Ustazah kalau tengok apa-apa tu, nak tentukan setiap yang berlaku tu, nak lihat apakah pengajaran, apakah hikmah, apa yang boleh perbaiki diri, dan apakah yang berlaku tu menyebabkan akhlak kita makin lembut macam Ustazah, dan apakah dengan yang berlaku tu kita makin dekat dengan Allah. So kalau boleh KPI hidup kita ni Ustazah, nak tu sajalah dua tu. Walaupun apa berlaku pada kita, yang penting keputusannya akhlak baik dan makin mengenal dan dekat dengan Allah. Itulah yang saya ikut. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih guruku. Guru. Ya. Ustazah banyak belajar ya. Kak Cik banyak belajar. Kak Cik je lah Prof ya. Kak Cik banyak sangat belajar daripada Prof ya, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Daripada anak-anda Prof, daripada menantu Prof ya. Prof jangan tak tahu, menantu Prof ada juga mesej-mesej Ustazah ya. Tapi mesejnya bukan, tapi kena cerita lah, bukan mesej apa. Tapi subhanallah, apa ni maknanya berkongsi kadang-kadang video mendidik anak-anak, minta Ustazah tengok macam mana pandangan dan sebagainya. Masya Allah, orang-orang seperti ini Prof, siapa pun yang terus nak belajar dan belajar, insya-Allah ya Allah akan angkat kedudukannya lebih daripada yang lain. Betul. Ilmu Ustazah gerbang ketakwaan. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya sangat-sangat yakin setiap hari kita ni mesti masuk benih saja kat dalam ni. Dan menantu saya, dia orang Muslim Islam 3 tahun sebelum nikah anak saya tu, dah 10 tahun dah tahun ni. Beliau Ustazah punya ceramah tu dikompilkan dalam satu pen drive. Ada 83 ceramah Ustazah. Masya Allah. Setiap staff yang masuk semua dia suruh dengar dulu. Jadi dalam kereta tu ceramah Ustazah dia dengar. So masa dia mula-mula tu memang dengar ceramah saja. So saya pun gitulah, bila ada bagus-bagus kan, agih macam pagi tadi agih saya pun hantar dan dengar. So untuk kelembutan jiwa. Syukur pada Allah. Betul-betul, Masya Allah. Itulah di antara salah satu tanda Prof. Tajuk yang kita bincang pada hari ini, iaitu Allah Al-Wadud. Allah yang maha mencintai. Ya, kita pun mungkin tak tahu apa yang menjadi keperluan kita yang sebenar, tapi Allah bagi asak-asak kita dengan apa?
sesuatu yang memang kita perlukan kerana cinta Allah itu maha sempurna. Tadi pun kita sempat sembang-sembangkan Prof tentang Al-Wadud tu sikit kan. Ya. Jadi untuk semua yang sedang mendengar juga izinkan Kak Cik mulakan sikit dia punya maksud dia. Ya, mungkin kita selalu sebut Ya Wadud, Al-Wadud, ya. Kadang-kadang restoran Wadud pun ada kan, macam-macam lah. Ya, tadi pun Prof cakap dengan Kak Cik kan, boleh tak kita pegang tangan suami, kita pun sebut Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud kan. Ya. Jadi kita kena tahu dulu wadud tu apa. Ya, wadud tu apa. Jadi Masya Allah, perkataan wadud itu sendiri, ya, dari segi bahasa dia nak faham makna perkataan wud. Ya, ini dia punya akar perkataan tu wudun. Maksud dia apa? Maksud dia adalah air yang dingin yang terkena pada badan kita yang sedang kepanasan. Ya. Jadi cuba kita boleh bayang kita tengah panas, tiba-tiba disirami dengan air yang dingin. Kita tengah haus sangat di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba diberikan kepada kita air minuman yang dingin. Dulu kan Prof, Ustazah duduk belajar dekat Jordan. Ya, pada musim panas dekat Jordan, kami pelajar-pelajar Malaysia sebahagiannya akan mulalah mencari kat mana tempat sejuk. Untuk apa? Untuk rehlah, untuk berkelah lah kononnya kan, ya. Jadi okeylah, pergilah. Dia kata ada satu jeram, ada air terjun, dia kata kat satu tempat. Kami ni bukan main excited lagi nak pergi kat air terjun tu, dah terbayang dah. Kalau tak macam Uluyam, macam janda baik kan, ya. Lepas tu bila pergi kan Prof kan, ya Allah ya Tuhan, dia punya air terjun tu setinggi lutut je. Punyalah pendek air terjun dia. Ya, sebab ni dekat Jordan bukannya tempat sana tu air terjun macam kita, ya. Air terjun dia pendek sangat. Dia punya sungai dia kecil sangat tapi berpusu-pusu orang kat situ. Kenapa? Sebab waktu tu musim panas. Kita nak duduk kat tempat yang ada bunyi deruan air, yang boleh rasa air. Kita memang tergelak-gelak bila sampai. Bukan apa. Ya, orang yang bawa pun tak cerita setinggi mana air terjun tu kan. Itu macam, kan kalau cakap kan lain pula kan, macam air kolah ke apa kalau kat tempat kita. Ya, tapi nak bagi tahu macam tu lah kesan bila panas kita nak cari air. Ya, kita nak duduk tempat yang ada deruan air. Ya, gambaran kepada wudun ini adalah ketenangan. Ya, gambaran kepada wudun ni adalah ya Allah kenikmatan, sesuatu yang dingin yang masuk dalam jiwa kita. Dan bila kita sebut Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencintai, maka cinta itu bukan disebut semata-mata di lidah, di bibir. Ya, tapi bila disebut Allah yang maha mencintai, Allah Al-Wadud, ataupun kita menyeru Ya Wadud, wahai yang maha mencintai, maknanya apa? Cinta itu kita boleh rasai, mendarah daging, terasa hangat dia, terasa nikmat dia, terasa lazat dia dalam hidup kita. Itulah Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencintai. Kenapa jadi wadud kan Prof kan, ya? Dia kalau dalam bahasa Arab, dia di atas, dia panggil wazan ataupun aras, maknanya di atas. Maksud dia, ini dalam bahasa Arab lah, tapi Kak Cik terang sikit supaya kita faham maksud Al-Wadud tu, ya. Dia di atas wazan fa'ulun. Kan, dia kalau orang belajar bahasa Arab, dia adalah fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, macam tu. Semua kita guna perkataan fa'ala. Fa'ala ni makna kata buat. Jadi di atas wazan fa'ulun jadi wadudun. Kenapa wadud? Apa maksud apa maksud bila benda tu berada di atas wazan fa'ul? Dia macam ni contoh dia. Perkataan dia, akar kata dia memang wudun, tapi boleh jadi macam-macam. Boleh jadi mawaddah, kan? Boleh jadi wadud. Itu hebat bahasa Arab. Dia boleh pergi pecahan tu kepada banyak dan memberikan maksud yang berbeza-beza. Jadi kenapa wadud? Wadud ni atas wazan fa'ul, maksud dia apa? Maksud dia Allah mencintai akan dia dan dia mencintai akan Allah. Jadi makna wadud ni adalah Allah yang maha mencintai, bukan saja mencintai hambanya, tapi dalam masa yang sama Allah berikan kepada hamba itu, kamu juga harus menikmati rasa cinta kepada aku. Itu Al-Wadud.
Jadi Prof, mungkin Prof boleh ulas macam mana dalam kehidupan Prof sendiri, ya, merasakan kasih sayang, kecintaan Allah, yang kemudian dengan apa yang kita dapat daripada Al-Wadud tu, betul tertanam dalam diri kita perhatian, ya, keinginan, kecintaan kepada Allah mengatasi yang lain. Silakan Prof. Allah, saya tak tahu dah mana nak mula Ustazah. Bila Ustazah kata, bila Kak Cik kata macam air tu kan, saya dah kenal lama dulu lah, mungkin 20 tahun dulu masa anak saya meninggal. Yalah, masa tu umur saya berapa, 42 tahun tahun 2000. 42 tahun lah. Memang sebelum tu umur 40, okey lah, biasa. Tetapi masa tu agaknya macam kemuncak hidup kita lah. Allah beri, baru balik overseas, buat PhD, pakar. Sukalah kita ni kan, suka. Kemudian buat conference pula, dapat sanjungan kan. Sukalah masa tu. Tiba-tiba Allah ambil anak secara tiba-tiba. Kan? Keluar rumah pukul 4 petang, pukul 9 malam buat balik jenazah. Bayangkan. Masya Allah. Oh ya Tuhan. Dan bila balik jenazah tu, orang nak tengok semua, taruhlah kat luar. Masa jenazah ada lagi nak tunggu besok pagi tu, yalah kita buat tahajud, tapi masa tu tahajud biasalah. Tapi masa tu saya ingat saya jaga pukul 3 pagi. Saya tahajud dan sampai sekarang saya tak dapat nikmat. Dia punya rasa nikmat masa tu. Allah memang tahu kita perlu rasa Allah tu dekat. Memang lepas sampai sekarang pun tak dapat rasa nikmat. Masa tu hendaknya cari hati redha tu. Nak redha, Allah sajalah yang beri redha tu. Allah sajalah. Masa tu memang kita tahu tak ada orang, tak ada zat yang boleh nak hidupi hati tu. Allah yang tahu. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi bila sujud tu, bila ya Allah, tak ada cakap masa tu. Apa yang Prof rasa masa tu Prof? Ya Allah, macam tak tahu, macam kosong, macam tenang, tersedap. Tak boleh tahu nak cakap. Tapi ya Allah rasa dekat masa sujud tu. Allah rasa tu lebih ketenangan, tak ada cakap. Dan rasa memang Allah ni dia punya sayang kat kita. Sebab saya masa tu kalau asal dengar orang nak meninggal, mesti saya kata bestnya sebab saya selalu dengar kaset Tok Guru. Saya dengar kaset Tok Guru Aziz tahun 91. So Allah kata rupanya Allah dah didik 9 tahun sebelum Allah beri tu. Jadi Tok Guru ni saya dengar kaset dia dah tak ada lain. Cakap pasal akhirat, pilihan raya, iman ke nafsu, dosa ke pahala, itulah pilihan raya. Lepas tu selalu saya duk ingatlah husnul khotimah ke su'ul khotimah, masuk kubur taman syurga ke kawah neraka, bangkit pada mahsyar matahari sejengkal ke berpeluh tenggelam peluh, dapat buku timbangan tangan kanan ke tangan kiri, lalu titian sirat macam kilat ke. Jadi 5 step tu selalu ingat aja. Dan Tok Guru kata macam ni, siapa anak dia mati nanti dekat pada mahsyar macam kita pergi negara tak ada orang nak tak kenal, sampai ke airport tiba-tiba orang nak ambil kita. Tempat kita tak pernah pergi, tiba-tiba ada orang yang tunggu kita. Jadi siapa yang anak dia meninggal, dia redha, nanti anak kita tunggu kita. Jadi saya beriman pada benda tu. Jadi bila dah meninggal tu, bila dia meninggal tu, saya cakap dengan suami saya bawa kereta, cakap dengan anak-anak, Tia, adik dah tak ada, nak pergi OSUKM. Saya kata Allah pinjamkan ahli syurga selama 11 tahun setengah. Dan bila saya bayangkan tu, bila orang datang ziarah tu, kami selesai pengsan, tapi saya terus masuk semayang. Bila nak tanam jenazah pun saya cakap, masuk kubur tu saya cakap ke Hilman, hantar Hilman kat taman syurga. Jadi tu saya kata Allah Abaduk tu dia beri kita punya keyakinan, ketenangan. Walaupun dari segi anak meninggal, laki-laki seorang Allah mengetahui, tapi bila kita yakin tu, kita tengok kubur, mata tengok kubur, tapi Allah di taman syurga. Dan saya menolak diri sendiri. Dia kata, ya Allah, kalau nak jaga anak lelaki belum tahu masuk syurga. So saya bayangkan Allah kata, Muqayyah,
Nak engkau ni aku nak tolong jaga masuk taman syurga, kau rehat. Jadi saya berkata-kata, jadi kata-kata yang itulah saya bersyukur. Saya tak tahu al-wadud, tapi maknanya merasa kasih Allah. Allah mengatur perjalanan tu, ya Allah. Ya Allah. Saya tahu macam mana Allah nak beri kelapangan. Bila anak saya ni, dia lahir, dia tak pandai membaca. Dia belajar macam tak faham. Walaupun rupa paras cantik. Sampai saya pergi ke England, orang pun heran kenapa saya pergi ke England padahal dah macam-macam degree dah dapat. Saya nak berubat anak saya konon. Tapi Allah kata, saya belajar benda yang belajarkan orang tak belajar lagi susah. Orang tak reti, rawat mata tak reti. Jadi saya, sebab anak saya tu saya pergi belajar, balik boleh share ilmu tu pada saya buat conference, sebab doktor mata buat conference, panggil profesor tu buat conference tu lah ajar semua orang cara nak rawat penyakit yang bahaya tu. 3 minggu lepas conference tu anak saya meninggal. Jadi nampaklah kasih Allah. Allah kata, aku nak beri kau, satu nak suruh tempat di padang mahsyar tunggu, dan kedua supaya kepedihan tu tak pedih sangat, Allah beri anak saya yang special. Jadi Ustazah tahu sebelum dia meninggal, sehari sebelum meninggal tu kita ada convocation. Hari sebelah tu saya cakap dengan orang sebelah saya kata apa? Saya risau anak saya ni, dia special. Dia tak pandai baca. Nanti kalau kakak dia kahwin semua, siapa nak jaga dia? Kawan saya rasa tu, Profesor Dik Safiah kata apa? Dia kata, Maya, don't worry, you outlive him. Maknanya tak apa, dia akan mati sebelum you. Dia kata hari Sabtu, anak saya meninggal hari Ahad. Allah, ya Allah. Jadi Allah kata, aku nak beri kau. Itu sebab Allah sangat sayang. Allah tahu saya risau tentang anak saya. Jadi Allah ambil dia dalam keadaan yang baik. Bukan aksiden, bukan sakit. Sekejap saja. Jadi saya lapar. Jadi Allah dapatlah saya buat apa yang saya buat sekarang. Bantu ummah. Saya dah buat apa. Ustazah banyak. Masya Allah. Masya Allah. Saya punya susah, ada anak laki-laki kan. Sampai saya kata, siapa studi kahwin anak saya ni, hasil harta saya beri kat dia. Saya dah risau apa nak kahwin anak saya ni, saya dah tak ada. Rupanya Allah kata, tak, aku buat perancangan. Ya Allah, bila Subhanallah. kasih je, baik je Allah. Allah dia baik je Ustazah. Aku bersyukur dan Allah izin. Lepas pergi tu rasa pendekatan dari segi kita punya keyakinan, lagi yakin. Dan saya rasa tak ada nikmat yang lebih apabila kita merasa keberadaan Allah, sentiasa kata pada Allah saja nak buat apa kalau beri. So Allah sayang saja. Rasa ya Allah, cinta Allah Ustazah setiap saat. Masa tu nampak susah, tetapi berapa tahun Ustazah kita orang tak buka-buka album. Kubur mak saya, kubur anak Ramji tak sampai hati. Desa nama kat Batu Desa tak sampai hati, tak tengok berapa tahun. Macam tu pedih, tapi syukur. Subhanallah. Yakin dan kasih. Itulah Ustaz. Allah yang maha mencintai Prof. Ya, apa yang berlaku kepada Prof kan, ini sebagai satu contoh pengalaman. Tengok macam mana Allah dalam masa yang sama, Allah bagi pada Prof, Allah bagi dalam jiwa Prof untuk apa? Untuk mengembalikan kasih sayang, cinta, perhatian kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Bukan mudah Prof, kita dah lalui kehidupan, bukan mudah. Ya, nak bersaing dengan hawa nafsu dalam diri kita yang kadang-kadang sangat cenderung mencintai sesuatu yang nampak dengan mata kasar. Ya, kita digoda oleh nafsu, dibisikkan oleh syaitan iblis. Tapi subhanallah, Allah Al-Wadud memberikan pertolongan dia. Dia bagi satu peristiwa pada kita, bagi satu ujian pada kita, sampai kita tersandar. Tapi Masya Allah, ini bukan pemberian daripada manusia biasa. Ini bukan pemberian daripada orang yang tak ada apa-apa. Tapi ini pemberian daripada Allah. Allah Al-Wadud, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Segala-galanya milik Allah. Ya, Allah yang maha mencintai, Allah yang maha memberi hidayah, Allah yang maha mewariskan syurga. Tadi Prof sebut, ya Allah, seronoknya anak dah tunggu dekat akhirat. Seronoknya anak dah jadi anak kunci syurga. Ustazah dengar pun rasa, ya Allah ya Tuhan, ya, betapa luasnya rahmat Engkau ya Allah. Kau bagi segala jalan kepada hamba kamu supaya apa? Mewarisi syurga. Tu Prof, ada satu hadis Nabi kan yang memang Ustazah kadang menung fikir. Allah dah sediakan untuk kita ni ada tempat kat syurga dan tempat kat neraka.
Seolah-olah tempat tu memang dah ada, reserve. Syurga ada, neraka pun ada. Untuk Tapi seorang. orang yang, untuk seorang. Tapi untuk orang yang beramal soleh ni, orang yang beramal soleh, orang yang Allah sayang, Allah jaga, Allah bagi hidayah kepada dia, maka dia akan ambil tempat dia dekat syurga, dan tempat dia di neraka digantikan dengan orang yang kufur kepada Allah. Jadi sampai kita tu kadang-kadang berfikir-fikir, kadang katalah ada malas, ada lemah semangat, ada rasa lalai. Cepat-cepat kata, ingat, satu langkahan kita ni langkah ke mana? Tempat kita kat neraka ke tempat kita kat syurga? Allah berikan kepada kita ujian, musibah yang sangat berat kadang-kadang nak ditanggung. Tapi Masya Allah, Allah Al-Waris yang maha mewariskan. Allah yang maha baik. Mewariskan kepada kita apa? Mewariskan kepada kita syurga. Sebab itu, kalau kita tengok apa yang Nabi sebut, bila Nabi dipersilakan untuk masuk ke dalam syurga, di mana malaikat tu takkan buka kan pintu syurga sampai Nabi yang masuk. Aku takkan buka pintu syurga ni, aku diperintahkan untuk tak buka pintu syurga sampai yang masuk mula-mula sekali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi yang datang ditanya, man anta, kamu siapa? Nabi jawab, aku Muhammad. Maka dibuka. So bila Nabi masuk saja ke dalam syurga, apa yang Nabi sebut? Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan aku sampai ke dalam syurga ni. Jadi bila kita sebut Allah Al-Hadi, ke mana Allah Al-Hadi nak bawa kita? Allah nak bagi hidayah sampai kita ke mana? Sampai kita ke syurga. Kerana Allah itu Al-Wadud yang maha mencintai, dan Allah juga yang maha memberi hidayah. Allah yang maha mencintai, Allah yang maha mewariskan. Allah yang maha mencintai, Allah Ar-Razzaq yang memiliki segala khazanah langit dan bumi. Allah yang maha mencintai, Allah yang menyembuhkan. Allah yang maha mencintai, Allah yang memuliakan. Allah yang maha mencintai, Allah yang bagi ilmu pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah, cinta Allah tu terlalu sempurna. Tadi pengalaman Prof ceritakan, sampai kami pun boleh rasa. Betul-betul Prof terasa bagaimana Allah itu maha mencintai. Dalam musibah tu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat yang terlampau luas. Prof ada satu kisah Prof nak tunjuk macam mana Allah yang maha mencintai, menjadikan setiap detik dan saat hidup kita ni dalam kebaikan. Sebab tak nak kita ni pergi melangkah ke neraka. Tapi Allah nak kita jadi yang mewarisi syurga. Satu hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana ada seorang laki-laki. Laki-laki tu tak adalah banyak sangat buat baik. Khabarnya macam itulah. Dalam hadis tu sebut macam tu. Laki-laki tu tak banyak buat amal yang baik, nak banding orang lain. Tapi satu perkara yang dia buat dalam hidup dia adalah, dengan duit yang dia ada, dengan harta yang dia ada, dia mudah bagi orang pinjam duit dia. Jadi bila masa nak pungut duit tu, nak kutip balik hutang tu, dia akan pesan pada pembantu dia. Dia kata pada pembantu dia, kau tengok jugalah keadaan orang tu bila kau nak kutip hutang. Ambil apa yang mudah, tinggalkan je lah apa yang payah. Kita maafkan je lah dia. Jadi dia cakap macam tu. Jadi dalam hadis tu sebut, ketika mana laki-laki tu mati, meninggal dunia, Allah tanyakan kepada dia. Ketika waktu tu laki-laki tu meninggal dunia, dan dia nampak seakan-akan di hadapan dia tu yang menanti dia adalah azab, sebab dia tak banyak buat amal baik, dia tak banyak buat amal soleh. Tapi Allah telah bertanya kepada dia, ada tak amal baik yang kamu buat masa kamu hidup? Ada tak amal baik yang kamu buat masa kamu hidup? Ini orang tak banyak buat amal ni. Tapi Allah yang maha mencintai, Allah yang maha pengasih, tak terbayang, tak terjangkau ke otak kita luasnya rahmat Allah. Allah tanya lagi. Allah tanya, ada tak? Takkan tak ada satu pun kau buat baik masa kat dunia dulu? Fikirlah, ingatkanlah, ada tak kamu buat baik dulu? Lalu jawab laki-laki tu, ada satu perkara aku buat. Aku bagi orang pinjam duit aku, kemudian aku katakan pada pembantu aku, kau pergilah pungut duit tu, tengok-tengok keadaan dia. Apa yang mudah kau ambil, apa yang susah kau tinggalkan, kau maafkanlah. Kita maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita. Jadi hujung dia tu laki-laki tu ada sebut, semoga Allah memaafkan kita. Allah Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha baik, Al-Ghaffar, As-Sattar. Apa yang Allah jawab pada laki-laki tu? Allah kata, pada hari ini aku ampunkan kamu.
pada hari ini aku ampunkan kamu. Kalau Allah dah berikan maghfirah, kalau Allah dah berikan rahmat, sebanyak mana pun dosa yang pernah kita lakukan, semua itu dah balas, tak ada apa dah. Semua tu dah kosong-kosong dah. Semua tu Allah dah hapuskan, Allah dah bersihkan. Lalu laki-laki tadi, ya, nasib dia, bahagian dia di mana? Bahagiannya di dalam syurga. Masa tengok hadis tu kan, ya Prof, memang Allahu Akbar dalam hati kata, Allahu Akbar, maha baik, maha ihsan, maha mencintai. Ya Allah, keburukan kita, kelalaian kita, dosa kita hanya dengan sekali terdetik dalam hati kita, semoga Allah engkau ampunkan aku ya Allah. Semoga Allah ampunkan. Pada hari Allah berkenan nak ampunkan, Allah kata ya, dengan apa yang ada dalam hati kamu tu, aku ampunkan kau. Allah yang maha baik, Allah yang maha baik, maha mencintai. Kalau ruginya kalau kita tak cari ilmu kena Allah ya Ustazah. Kak Cik Betul, Bro. Kak Cik sebut dua perkara. Ilmu apa kita nak ajar anak-anak kita, ilmu kena Allah. Apa aktiviti kita buat setiap hari, pembersihan jiwa. Itu yang saya belajar daripada Kak Cik. Asal Kak Cik cakap saya pegang. Maksudnya kalau ajak didik anak-anak tu, biar kena Allah. Bila kena Allah, dia sedap semua hidup. Hidup semua sedap. Baiknya Allah, Kak Cik ya, bayangkan. Buat baik kali 10. Buat jahat 1 aja. Maknanya kemungkinan kita nak masuk patutnya 10 kali ganda lah pahala kita. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Punyalah naknya kita masuk syurga, sayangnya ya Allah. Sebab tu Nabi sebut, ya, semua orang akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali illa man aba, kecuali yang tak nak. Nabi pernah sebut semua orang akan masuk dalam syurga kecuali yang tak nak. Ya. Jadi ditanya oleh sahabat, siapa yang tak nak? Yang tak nak adalah yang tidak boleh, ya, mentaati perintah Allah dan yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam masa kita berpuasa, kita mentaati Allah, kita cuba kan Prof kan? Kita cuba struggle dalam hidup. Dosa kita bukan tak ada, banyak. Tapi alhamdulillah, Allah Al-Wadud juga yang memberikan kepada kita keinginan untuk bertaubat, memudahkan kepada kita ruang untuk istighfar. Allah juga yang kejutkan kita malam-malam. Allah juga yang berkenan kita bentangkan sejadah untuk solat, sujud, segala-gala daripada Allah. Kerana Allah yang maha baik. Jadi selama mana kita berusaha untuk mentaati Allah, meninggalkan perkara yang Allah tak suka, yang Allah larang, maka insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang memang Nabi sebut semuanya akan masuk syurga illa man aba, kecuali yang tak nak masuk syurga. Maknanya ibarat kata kalau engkar kepada Allah, kalau buat apa yang Allah larang, seolah-olah sebenarnya memang salah kita sendirilah. Seolah-olah macam kita yang tak nak masuk syurga. Allah yang maha baik menyediakan syurga kepada manusia, kepada orang yang beriman, dan diberikan panduan manual dalam hidup iaitu Al-Quran, tanda kasih sayang Allah. Semalam pun dalam mihrab coaching ada Ustaz huraikan kan? Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Ayat kedua apa dia? Allamal Quran, yang mengajarkan manusia Al-Quran. Tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat baca Quran, kita dapat faham Quran, kita ada telinga yang Allah izinkan masih boleh mendengar Quran, kita ada masa yang Allah izinkan boleh tadabbur Quran, sama ada secara online ataupun dengan guru berdepan. Alhamdulillah, tanda Ar-Rahman, Ar-Rahim, tanda Allah Al-Wadud. Jadi sebab itu ya Allah ya Tuhan, merintih merayulah ya Allah, tolong ya Allah, bagilah aku ni nikmat mencintai Engkau. Engkau adalah Al-Wadud, Engkau adalah yang maha mencintai. Makna Al-Wadud tu pun, wadud tu daripada wazan yang saya cakap tadi kan, maknanya apa? Adanya timbal balas. Allah cinta kepada kamu dan Allah kurniakan kepada kamu nikmat, merasai bagaimana sedap dan lazatnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang kita lalui dalam hidup kita, Prof. Cik, saya nak tanyalah bagi pihak wanita kan, kadang ada orang kita tengok dia solat cukup tapi masih lagi melakukan keingkaran tu macam mana? Solat cukup contohnya tapi masih tak menutup aurat. Maknanya macam mana? Saya selalu tanya.
Pertama, kita doakan semoga sahabat-sahabat yang masih belum menutup aurat diberikan hidayah oleh Allah. Allah yang maha memberi hidayah, Allah yang maha mencintai, ya, Allah yang maha baik. Dan Allah yang maha menutup keaiban, ya, hamba-hambanya juga. Jadi itu yang pertama kita doakan. Yang kedua, itu yang disebutkan amalan kita ni akan ditimbang mana yang lebih berat, ya, amalan baik ataupun amalan yang buruk. Kalau amalan yang baik lebih banyak, insya-Allah Allah akan masukkan ke dalam syurga. Ini kita cakap ni sefer biasa, asas. Tinggal lagi semua tu, ya, adalah kehendak Allah secara mutlak. Tapi kita ingat Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Jadi ditimbang amal, ya, amalan mana yang banyak, yang berat, amalan baik ke, amalan buruk. Ya, semua tu akan menentukan tempat kita besok insya-Allah di akhirat, ya. Malah ada juga, ya, di akhirat besok orang yang dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana amalan buruk dia lebih banyak daripada amalan yang baik. Ya, wal'iyadhu billah. Kita tak nak untuk kita dan kita pun tak nak untuk orang lain. Ya, sebab tu kita sentiasa cuba nak ajak, ya, sahabat-sahabat semua, masyarakat, ya, kembalilah kepada Allah. Bukan bermakna kita tak buat dosa. Itu banyak kali saya sebut, ya. Kita yang bercakap-cakap ni, Prof, kita ni dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Tapi setiap hari nak bina kesedaran, setiap hari nak ingat supaya apa? Istighfar. Satu perkara yang Allah sebut tentang istighfar apa dia? Allah suruh cepat-cepat. Wasari'u, berlari, ya, berlumba, cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Terdetik rasa nak minta ampun sekarang minta ampun. Jangan tunggu petang belum tentu kita hidup lagi. Ya, jadi ada yang ditimbang, ada golongan yang dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu, kemudian bersih daripada dosa-dosa, dimasukkan ke dalam syurga. Jadi yang kita nak, ya, kita berharap sangat tidak pernah, kita berharap supaya kita tidak pernah singgah pada hidup kita ini siksaan api neraka. Dimudahkan oleh Allah dengan kurniaan rahmat Allah, keampunan Allah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, agar kita terus masuk, ya, dengan Nabi SAW ke dalam syurga insya-Allah. Kak Cik nak tanya, macam mana kita nak gunakan Asmaul Husna dalam kehidupan hidup kita? Okey, insya-Allah Kak Cik cuba jawab. Yang pertama, kita nak faham. Ya, kita nak faham setiap nama-nama itu Asmaullahil Husna, ya. Memang disebutkan 99, tapi bukan dihadkan 99. Ya, ada lagi nama-nama yang lain. Maknanya lebih daripada angka 99 tersebut. Jadi kita nak cuba faham. Macam semalam Prof kan, kita cuba belajar mendalami Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan bermakna bila kita dah belajar maknanya kita dah faham dah segala-gala tentang sifat itu. Tak. Ilmu Allah terlalu luas. Ya, rahmat Allah, kehebatan, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, tak mampu kita nak kaji, nak terokai seluruhnya, tak mampu. Sikit je Allah bagi tu. Ya, sikit je Allah buka, Allah singkap ilmu dia. Jadi yang pertama, bagaimana kita nak berurusan, bermuamalah, ya, nak hidup dengan Asmaul Husna, mesti faham. Ya, faham. Maknanya ditokok tambah kefahaman tu, ditambah. Tak ada orang boleh mendakwa yang dia dah faham semua. Tak. Kecuali selagi mana hidup, selagi mana masih ada hayat, belajar lagi. Ya, tengok berapa banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang nama-nama Allah. Ya, kalau tentang sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim tu Allah gabungkan dengan beberapa sifat-sifat yang lain. Ada Rahimun Wadud, ada Syakurur Rahim, ada di maknanya dengan sifat yang lain. Itu pun kita nak kena faham. Kenapa begini? Masya-Allah, ilmu Allah terlalu luas. Terlalu sangat luas. Jadi kita nak belajar faham. Yang kedua, bagaimana nak berinteraksi atau menggunakan, menghayati Asmaul Husna, berdoa dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kita pun berdoalah dengan nama-nama Allah yang maha indah, yang maha baik. Sebab itu, ya, doa-doa kita, Prof, termasuk Kak Cik ingatkan diri sendiri, ya, kita doa tu penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Ini kan nak minta dengan orang pun kita beria, jaga juga kan adab kan. Ya, kadang-kadang kalau kita, contohlah, ini macam contoh ni macam realiti kita juga Prof kan. Kalau orang tu kita jarang hubungi, jarang mesej apa semua, sekali kita nak minta tolong dia kan, takkanlah kita mesej-mesej tu Assalamualaikum.
Tolong ni boleh tak? Tak kena kan? Itu Kak Cik pun kadang-kadang lalui juga Prof ya. Kita kadang jarang, mungkin kita sibuk sangat, taklah menyapa-nyapa kan ya, kawan-kawan kan ada yang kita jarang mesej. Tiba-tiba kita nak minta tolong dia. Ya. Takkan kita terus Assalamualaikum. Tolong ni takkan kita terus nak minta tolong bagi sumbangan kat Tafiz contohnya kan, malu. Kita akan tanya khabar dulu. Kita akan tanya Assalamualaikum, apa khabar, anak-anak macam mana, ya, duduk kat mana sekarang. Kita rasa malu. Mungkin hari tu kita tak cakap pun hajat kita, esok baru kita cakap. Ya, bagi mesra dulu. Itu baru sebatas kita dengan manusia. Kita dengan Allah lebih-lebih lagi. Walillahil mathalul a'la. Jagalah adab kita sebagai seorang hamba Allah. Ya, adab dia bagaimana? Bila kita minta kepada Allah, bila kita berdoa, ya, serulah Allah dengan nama-namanya yang maha mulia, yang maha indah. Kak Cik buat satu analogi Prof, tapi mungkin analogi ni untuk dipanggil taqribul zihni, hanya untuk mendekatkan fahaman kita. Bukan bandingan dengan Allah yang maha hebat, Allah yang maha tinggi, ya. Contoh macam ni lah. Kalaulah seseorang ya nak minta tolong dengan kita kan, ya. Minta tolong, dia kata tapi dia datang dia cakap macam ni. Boleh tolong saya saya tak ada duit lah nak bagi makan anak-anak. Dia tak ada sebut nama kita, dia tak ada sebut apa-apa. Dia rasa lain ya. Betul tak Prof? Ini kita cakap benda-benda biasa yang berlaku secara naluri lah ya. Jadi kita pun macam dia ni kenal kita ke tak kenal kita? Kita ni kenal dia ke tak kenal dia? Kita ni pernah jumpa ke tak pernah jumpa? Dia ni siapa? Kita ni siapa? Maksud kita ni siapa tu bukan nak berbangga, tapi kita macam kita confused ya. Kita ni saling kenal mengenal ke tidak? Macam tu. Ya. Tiba-tiba jumpa kan? Bagi duit sikit boleh? Pelik juga tapi kalau dia panggil nama kita. Prof Muhayya kan, dia kata Prof Muhayya, sekurang-kurangnya dia berbeza dengan yang pertama, betul tak Prof? Sekurang-kurangnya dia sebut nama kita kan. Maknanya apa? Dia kenal kita ni. Ini cakap bahasa mudah ni, kita sesama manusia. Dia sekurang-kurang katakan dia kenal kita ni. Mungkin pernah dengar kot ceramah kita. Dia lain rasa tu. Jadi bila dia panggil Prof Muhayya, lain kita punya rasa untuk bagi bantuan. Bayangkan kalau ada pula seorang lagi, dia bukan saja sebut Prof Muhayya tadi. Dia bukan saja kata Assalamualaikum Prof. Masya Allah, dia kata saya dengar Prof ni dermawan sangat. Dia baik hati orangnya. Senang, mudah sangat menolong orang susah. Dia sebut pula sifat-sifat yang ada pada Prof. Contohnya lah, seolah nak mengatakan ni bukan orang jauh ni, dekat dia dengan kita ni. Dia tahu belaka ni. Hari tu ada Prof tolong saudara saya. Prof ni budiman lah Prof. Agak-agak macam mana Prof? Agak-agak macam mana kita akan menyantuni pula orang ni tadi. Ini baru sebatas kita dengan manusia. Repot jadi sangat. Cuba, saya jadi macam tu. Kita sebut adab kita dengan Allah. Ya, dan Allah ajarkan adab tu macam mana. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Aku ni ada nama. Aku ni ada nama-nama yang bagus. Aku ni ada nama-nama yang indah. Kau nak seru aku, sebutlah nama tu. Kau nak seru aku, guna pakailah nama tu. Kau nak seru aku, ingatlah ke nama tu. Macam tu dah kurang lebih ya. Ustazah nak kita menjiwai dan memahami. Jadi maknanya bila kita tadah tangan, kita rafak tangan kita, kita sebut, wahai Allah, Al-Karim, Al-Jawad, Allah yang maha mulia, Allah yang maha dermawan, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Allah yang maha pengampun. Dalam masa yang sama aku banyak dosa, tapi Engkau Ya Sattar, Kau tutup aib aku, Kau tutup kelemahan aku. Jadi Masya Allah, hamba ini kenal, setidak-tidaknya sikit kenal dia dengan Allah. Melalui apa? Nama-nama Allah yang maha indah, yang maha mulia. Jadi kita diperintahkan nak menyeru Allah, nak berdoa, serulah Allah, berdoalah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi seperti mana yang Nabi sebut, Nabi ajarkan. Kita tak tahu kadang-kadang kan macam mana nak guna Asmaul Husna. Jadi Nabi banyak ajarkan kepada kita. Ya, dalam hadis-hadis yang Nabi sebut, Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Allah tu lafzul jalalah.
Ya, sebut Allah ni Masya Allah sangat sangat indah dalam hidup kita ni. Jadi disebut Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Sesungguhnya hamba itu, orang itu telah menyeru Allah dengan nama-namanya yang maha agung. Barang siapa yang melakukan demikian, menyeru dengan nama-nama yang demikian, maka kalau dia meminta, Allah akan bagi, minta perlindungan, Allah akan jauhkan daripada apa yang dia takuti. Jadi Prof boleh sambung Kak Cik batuk sekejap. Masya Allah. Saya rasa yang menonton ni ramai. 20 orang. Masya Allah. Lagi satu kan Prof, Ya. Doa-doa Asmaul Husna ni, Ya. Kak Cik ada belajar daripada seorang tuan guru tu, orang Indonesia lah. Ya. Dia masa tu dia ajar kami, dia sekalikan dengan apa, dengan macam intonasi lah. Macam irama sikit lah, macam nak sebut kan. Supaya kita ni kadang-kadang nak bagi lebih semangat kan. Kalau Quran pun Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak memperelokkan bacaan Quran dia. Jadi kan Quran pun ada lagu bayati, hijaz, nahwan ya, dan sebagainya. Jadi tuan guru tu ajarlah. Ya, Dia kata contoh macam ni. Mana ya Kak Cik ambil? Kak Cik ada catat tadi. Contoh kita ambil Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rahman, Ya Rahim kan. Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahim, Ya Allahu Ya Ghaffar, Ya Allahu Ya Sattar. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pemurah, wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha menutupi keaiban. Jadi buat dua-dua macam tu. Sambil kita tu menyerap, maksud dia mendarah daging penghayatan kita terhadap Asmaul Husna tadi. Ya, kita ada banyak kan cara kan ya. Untuk apa? Untuk bagi kita mudah ingat Asmaul Husna. Sebab kadang-kadang Asmaul Husna ni dia ada pelik juga. Kalau suruh baca 99, dia tak boleh baca kan Prof kan. Baca sendiri seorang-seorang tak boleh. Dia kena banyak syarat. Nak kena berlagu satu. Lepas tu nak kena beramai-ramai pula. Kalau seorang-seorang kan tak tahu lari ke mana Asmaul Husna tu kan ya. Jadi nak mempermudahkan supaya kita senang ingat. Contoh macam tadilah. Ya Allahu Ya Hayy, Ya Allahu Ya Qayyum, Ya Allahu Ya Syakiru, Ya Allahu Ya Syakur. Jadi kita bagi-bagikan ya untuk kita panggil seru nama Allah dengan Asmaul Husna. Jadi bila kita berdoa kena banyak sebut nama-nama Allah. Kalau kita tengok doa-doa yang disusun, munajat-munajat disusun, kita akan tengok panjang ke atas tu penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Ujung tu baru minta. Dia sebenarnya soal minta tak minta tu, Allah tahu apa yang kita nak. Kita tak minta pun Allah tahu. Kan? Allah tahu kau nak apa. Terlintas ke hati. Segala-gala. Tak ada yang tersembunyi daripada Allah. Jadi, kalau kita disibukkan dengan memuji Allah, dengan mengingati Allah, sampai kita terlupa nak minta yang kita perlukan, Allah akan bagi lebih baik daripada apa yang manusia lain minta. Jadi tak payahlah takut tertinggal. Kenapa tertinggal? Sebab tadi asyik memuji Allah. Tak payah takut kalau tertinggal. Kalau dengan sebab asyik memuji Allah, asyik mengingati Allah, sebab Allah tetap akan berikan kepada seseorang itu lebih baik daripada apa yang orang meminta. Jadi kena tenggelam dengan Asmaul Husna ni. So Kak Cik betul pernah saya dengar orang cakap, kadang-kadang orang yang suka ngaji Quran ni, mengaji tak minta pun tak apa, Allah tahu. Ya, betul. Tak payah. Maknanya kita minta tu pada saya pula sebagai satu menunjukkan kita mengharap kita hamba, kita tak ada apa-apa, kita minta lah. Tapi sebenarnya tak minta pun tak apa. Macam tu lah. Mengaji, zikir, taubat, Allah beri. Ya, yang belajar, yang Kak Cik kasih buku sampai sekarang tu jadi amalan saya. Kak Cik bagi buku golongan zikir munajat. munajat satu, yang buku Kak Cik bagi.
golongan yang didoakan malaikat. Salah satunya yang penuhkan saf dan yang mendoakan orang lain. Jadi sekarang tu saya ajar beritahu follower saya, doakan orang tanpa orang tu tahu, malaikat mendoakan kita. Mungkin Kak Cik nak kupas yang tu supaya saya rasa ini menjadi satu inspirasi positif dan banyak yang dah amal tu semua kata betul. Bila kita orang naik kereta jam, nampak orang je doa, nampak orang je, jadi dia tak marah dengan orang dah, doa saja. Mungkin Kak Cik nak kupas yang tu, golongan yang doa tu. Alhamdulillah Prof, sebenarnya itu pun adalah jawapan ketiga kepada bagaimana cara kita nak beramal dengan Asmaul Husna, iaitu ada kata-kata ulama ya, takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Maksud dia kena faham betul-betul. Maksud dia apa? Daripada nama-nama dan sifat Allah tadi, ada sebahagian nama dan sifat tersebut yang boleh manusia untuk apa? Untuk jadikan sebahagian daripada sifat kita sebatas kita sebagai manusia. Sebab kita sama sekali berbeza dengan Khalik. Yang itu kita kena faham. Tapi kita boleh. Apa dia? Allah itu Ar-Rahim. Allah itu adalah yang maha pengasih penyayang. Kita pun cubalah jadi rahim, cubalah jadi orang pengasih, cubalah jadi orang penyayang. Janganlah jadi orang penuh kebencian. Ya, Allah sentiasa memberikan nikmat kepada hamba, walaupun hamba tu sentiasa pula buat dosa kepada Allah. Cubalah ambil sifat-sifat tu pada batas kita sebagai manusia, jadikan pakaian diri kita. Jadi termasuk benda yang Prof sebut tadi. Ya, sebab kita menjiwai Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahim. Takkanlah kita tengok orang yang susah jam, tapi kita boleh pandang tapi tak ada rasa apa-apa. Ya, sedangkan Allah sendiri sangat malu ketika mana hamba dia angkat tangan minta kepada Allah, ya Rab, dan kemudian hamba tu pulang dengan tangan kosong. Allah sangat malu nak buat macam tu kepada hambanya. Maknanya apa? Asal hamba tu angkat tangan, tak angkat pun Allah bagi. Ini kan angkat tangan menadah minta kepada Allah. Allah malu nak biarkan hamba tu pulang dengan tangan kosong. Jadi Allah terlalu penyayang, terlalu pengasih. Kita pun sama. Jadilah manusia yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Sebelum orang tu minta. Sebelum orang tu cakap. Asalkan kita melihat, percayalah pandangan kita itu pandangan yang kalau dipimpin oleh Allah, dituntun oleh Allah akan terus singgah kepada hati untuk apa? Jadi sebab kebaikan kepada kita dan kepada orang lain. Bukan sengaja-sengaja nak pandang. Kadang-kadang ya Allah sebenarnya Prof, untuk kita jadi orang baik itu sebenarnya tak susah pun sebenarnya. Tapi kena berjuanglah sikit kan ya. Nah, tak susah pun. Sebab apa? Apa yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita dengar, selama mana kita berada dalam daerah mengingati Allah, akan bawa balik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, kadang-kadang mungkin ada orang hina kita. Ada orang cerca kita. Ada orang buat sangka dengan kita. Tapi hati kita sedang hidup mengingati Allah. Macam mana Allah akan bimbing? Kita jangan marah dengan cercaan tu. Ya, kita jangan tersakit pula jiwa kita dengan cercaan tersebut. Lapang-lapang saja. Pertama, Allah itu As-Sattar. Allah itu Maha menutupi. Yang mencerca kamu tu cuma tahu satu daripada bilion, jutaan kesilapan, kelemahan dan aib kamu. Maknanya apa? Ada banyak lagi yang Allah tutup. Jadi, terima kasih saja pada Allah. Syukur pada Allah. Kesian dekat orang tu. Ya, dia cerca kita, takut besok itu jadi masalah kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Takut dia cerca kita dalam masa yang sama, malaikat pulangkan balik kat dia. Kesian dia. Ya, kita pun tak nak panjang cerita. Besok akhirat pun kita jual yang susah. Dia cari kita balik. Ya, jadi kita buat apa? Dah. Ya, maafkan dia, doakan yang baik-baik pada dia. Ya, kita cuba memahami nama-nama dan sifat Allah tadi. Jadi terlampau besarlah Prof ya kalau kita faham betul-betul Asmaul Husna tu. Ustazah punya Mirak coaching tu dah 2 lagi kelas. Macam mana nak habis semua tu saya pun tengok kita rasa mas bila dengar Dr. Azhar sebut tentang kasihnya Allah ni. Yalah. Pasal api neraka kan satu Ustazah ke cakap yang api neraka sampai gelap, kemudian sebesar lubang jarum jatuh ke bumi ni, hancur semua bumi ni. Itulah neraka yang kita takut nak kena kan. Ya, tapi dengan sifat Ar-Rahim Allah, akhirat besok Allah selamatkan ya manusia yang Allah berikan rahmat ni daripada api neraka.
Itu Ar-Rahim, ya, dunia dan juga akhirat, kan. Yang itu kita kena tengok balik lah, ya, belajar sama-sama kan Prof, kan Kak Cik pun belajar balik semula Prof, ulang kaji balik, selongkar balik, ya, sebab kita bukan semata-mata kita buat tu untuk kita mengajar orang, kan, tapi Allah nikmatnya tu untuk kita rasai, untuk kita hayati. Kita banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Jadi Prof, Kak Cik rasa kita dah sampai ke penghujung lah, ya, di pihak Kak Cik dan mewakili semua yang sedang menonton, sangat berterima kasih dengan kesudian Prof untuk berkongsi pada hari ini, ya. Jadi Kak Cik nak minta pada akhirnya ni untuk Prof memberikan sedikit kesimpulan, ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan jadi bekal terbaik untuk Prof dan juga menjadi bekal untuk kami, ya, menjadi bekal untuk kami menjadi yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Apa saya nak cakap, Kak Cik cakap dah penuh dah. Tapi saya rasa kalau kita buat checklist lah, baru-baru ni saya cuba wawarkan, saya panggil 7S tu lah. Kadang-kadang doktor ni dia pun ada macam formula kan. Kalau kita ada 7S ni, kita buat checklist. Sebab saya rasa kalau tak ada 7S ni, kita sedang tersasar. Macam tadi pun interview saya macam mana new normal, kan, benda yang baru sekarang. Sebab saya rasa Kak Cik orang, macam Kak Cik ajar orang jangan ilmu rasa, banyak ilmu kat sini. Jadi saya cakap kita ni suka jumpa orang pasal dia pandai ke pasal dia baik. Jadi bagi siapa yang menonton ni, bagi guru-guru, ibu bapa, policy maker, pemimpin, apa kata jadikan new normal kita ni lepas PKP ni, kita tak boleh buat style lama dah, new dah. Reset dah, buang, delete file lama tu. Kita nak didik hati manusia, bukan didik akal lagi dah. Dah berapa tahun, Amerika berapa tengok tak pandai apa jadi pada dia orang. Sebab tidak ada pendataan jiwa, pendataan hati. So, kita nak jaga status hati kita. Kalau kita buat 7S ni lah, saya rasa. Kalau boleh, kita nak didik diri kita, guru-guru, anak-anak kita ni, kita nak sentiasa syukur. Bangun pagi tu syukur, belum masuk kubur lagi dapat taubat. Syukur segala-galanya. Sebab scientifically pun kalau syukur ni dahsyatlah, sistem imun kepada virus pun sangat tinggi. Lepas tu kita sayang, semua orang doakan, semua orang apa yang kita nak untuk kita tanpa orang tu tahu. Yang ketiga, kita sabarlah, sabar. Dah bersedialah apa nak berlaku pun sabar. Macam Kak Cik kata, nak tidur malam tu, ya Allah, takdir apa yang baik kau beri pada aku. So, aku redha, apa kau beri pada aku redha, asal kau sayang aku, sudahlah. Yang keempat, kalau boleh kita ni sedar dirilah. Jangan sedar orang. Sedar diri ni bila kita bangun je terus pasal YouTube, pasal ilmu. Mana pergi pasal YouTube je saya ni kan. Ilmu saja, pasal nak sedar diri kecil. Tak mau sedar orang, tak mau tahu berita. Sebab tu tak tahu, gosip-gosip. Tak tahu pun. Tak mau tahu hal orang. Nak sedar diri. Pasal kita dah hidup nak guna pakai, nak guna cermin. Tengok diri, tak mau tengok cari orang, tak mau. Mata kita tengok diri, tengok dalam. Yang kelima ialah kita nak sucikan hati dah, tazkiyatun nafsu, kita taubat selalu, kita minta maaf pada orang dan maafkan orang sebelum tidur. Sebab siapa yang tak maafkan orang, berarti kita pun tak minta maaf, kita sombong, kita rasa betul. Dan yang keenam, banyakkan sedekah lah. Sedekah tu macam-macam bentuk yang kita ada. Dan yang ketujuh adalah kita silaturrahim. Silaturrahim kalau boleh. Kita ni kalau boleh tak nak ada orang pun kita tak suka. Tengok orang semua kesian lah. Dan kalau kita dengar neraka tu, macam saya katalah, kita ni kalau rumah terbakar, kita panggil bomba. Pasal apa? Takut orang tu terbakar. Tapi kita takut tahu terbakar api neraka. So kalau kita tak maafkan orang, mak ayah kita, siapa yang tipu kita, siapa zalimi kita, kita maafkan dia. Kesiankan dia. Kalau orang jahat macam mana pun, buat zalim macam mana pun, macam ni, kalau kita nampak orang buat jahat, kita kesian. Sebab Ustazah, orang yang dilayan tidak baik masa kecil yang jadi jahat selalunya. Jadi ibu bapa yang ada anak sekarang, terutama anak kecil, janganlah beri pengalaman trauma pada anak-anak. Sebab apa yang dia dapat masa kecil tu membentuk dia punya image diri dan cara melihat dunia. Dia rasa dunia ni kejam. Dia tak sayang diri dia, masa dia kahwin pun nanti bercerai pasal dia tak sayang diri, tak sayang orang. Kesian. Saya Kak Cik jumpa ramai orang yang bermasalah jiwa semuanya sebab dia punya masa kecil parenting sangat-sangat kejam. Jadi kita bila nampak orang tak baik, kita ampunkan dia, kita maafkan dia, ampun Allah ampun. Kita maafkan dia, doa dan bersyukur. Ya Allah, aku syukur kau tak pilih aku jadi macam ni. Ya Allah, tapi macam mana kau beri hidayah pada aku, kau pilih aku buat baik ni. Ya Allah, syukur. Kau berilah hidayah yang sama pada dia. Kesian.
Pada kita ni pagi-pagi sentiasa kesiankan orang, kesian tengok orang semua kesian. Kesian tengok orang negatif, kesian tengok orang buat dosa, rasa kesian dan doakan. Ya Allah istiqamah pada kita. Masya Dan Allah. kita orang Malaysia ni kalau boleh new normal kita dijaga hati. Betul. Beda roh, beda jiwa. Ketika cinta dunia ni nak tunjuk-tunjuk tak payahlah. Kita nak jadi golongan yang pertama. Orang beri harta, orang beri ilmu. Kalau tidak pun kita jadi orang yang tak ada harta tapi ada ilmu. Tapi tak naklah jadi orang ada harta tapi tak ada ilmu. Atau yang paling bawah tak ada harta tu orang yang azab. Allah, kita nak masuk golongan yang baik insyaAllah. Saya nak ucap terima kasih lah pada Kak Cik dan Dr. Azhar suami buat Mirab coaching ni. Saya banyak belajar. Anak menantu saya semua saya suruh tengok sebab saya rasa kita merasa nikmat ibadah apabila kena Allah. Nak ulang sekali lagi, ilmu yang kita cari tak ada ilmu lain. Ilmu kena Allah. Tentukan kalau kita doktor belajar apa-apa, tentukan segala kita belajar bawa pada Allah. Jangan bawa pada kita. Dan terima kasih Kak Cik, dan penyucian jiwa itulah yang saya belajar dua benda. Kak Cik, terima kasih public nak sebut. Terima kasih atas sebut ilmu Kak Cik. Berapa tahun saya dengar Kak Cik. Memang dengar all the time. Terima kasih banyak. Prof, Kak Cik ucapkan jutaan terima kasih sangat pada Prof. Jujur Kak Cik kata, kita tahu kenapa, tapi Kak Cik rasa sayang yang amat-amat dengan Prof. Kadang-kadang ya, dalam doa memang teringat kat Prof. Sebab tu Kak Cik kata, kita mungkin sibuk kan, tak sempat nak selalu jumpa, tapi hati tu terhubung. Bukan saja dengan Prof, malah anak-anak Prof, ya, menantu Prof. Masya Allah, tak tahu nak cakap. Tapi rasa kasih, rasa sayang, ini kurniaan daripada Allah Al-Wadud. Jadi Kak Cik tu minta sangat dengan Prof, ya, ingatlah pada kami juga, anak beranak kami ni. Doakanlah kami banyak-banyak. Semoga Allah ampunkanlah dosa kami, kelemahan kami. Satu formula Kak Cik nak berikan sebagai penutup ya kepada kita semua yang bersama-sama, iaitu formula bagaimana nak ikhlas. Kan ini paling besar dalam hidup ya, yang kita sebut-sebut ni semua intipatinya adalah nak ikhlas kepada Allah, nak ikhlas dalam bertauhid tu. Jadi antara formulanya adalah ikhlas tu I kan. Kak Cik pun nak tiru macam Prof juga ni ya. Maknanya doktor-doktor suka pakai formula kan ya. I tu bersamaan dengan, maknanya formulanya adalah C dan juga S. Nak dapatkan ikhlas kena ada dua, C dengan S. C tu apa dia? Cinta. S tu apa dia? Syukur. Sebenarnya bila ada cinta dan syukur dalam hidup kita ini, insya-Allah itulah yang membawa kita kepada ikhlas. Jadi manusia bersyukur. Sebab tu dalam Asmaul Husna, ini yang disebut dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, disebut kalau nama Asy-Syakir, Asy-Syakur, ini zikir amalan orang-orang pada makam yang tinggilah. Maknanya pada satu makam tu, maknanya kat mana penekanan dia? Asy-Syakir, Asy-Syakur. Ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur. Maknanya apa? Wahai yang maha, bila kita sebut Allah yang maha syakur, maksud dia Allah yang maha menerima amalan-amalan hambanya. Padahal apa sangatlah amalan kita. Ya Allah ya Tuhan, baiknya Allah, hebatnya Allah. Allah patutnya amalan kita ni bukan apa pun, tak apa-apa. Kita sedekah pun duit sedekah Allah bagi. Kita solat pun kekuatan solat tu Allah bagi. Kita jadi baik pun baik tu Allah bagi. Tapi tiba-tiba Allah isytiharkan apa? Aku ni ya syakur. Aku sangat terima apa saja yang kau bagi kat aku. Amalan kamu. Allahu Akbar. Jadi dalam jiwa orang yang sentiasa meratap merayu ya syakur, dia sentiasa nampak nikmat. Itu imbal balik dia. Dia nampak pemberian Allah dan Allah menerima amalan dia selayak-layaknya sebagai amalan orang-orang yang ikhlas. Jadi bila bergabung cinta dan juga syukur, Masya Allah, itu bawa kita kepada ikhlas. Mudah-mudahan Prof. Jadi sama-sama lah kita ya memperbaiki diri kita masing-masing. Terima kasih banyak-banyak Prof. Prof memang bonda lah. Ya, bonda. Kak Cik ni tengok pemberian Prof ni ya. Ini berebut dengan Hanan. Tak ada. Hanan lagi lawak Hanan Prof. Kadang-kadang pergi turun dapur dia pakai ni. Dia pakai, dia terus kata positif, dia kata.
Kadang-kadang kalau kacik bebel-bebel dia, tiba dia masuk bilik, dia keluar, dia dah pakai ni. Dia kata, Umi positif. Dia kata. Masya Allah, ya, rasanya positif tu memang dah serasi sangat lah dengan Prof. Anak-anak kacik pun berebut ni benda ni. Prof, dalam masa yang sama, kacik nak mengajak juga semua untuk lihat e-book Mihrab, doa Mihrab. Jadi e-book doa Mihrab Kak Cik tu, dalam tu ada doa-doa Asmaul Husna yang Nabi ajarkan supaya doa-doa kita tu dimulakan dengan Asmaul Husna. Jadi Alhamdulillah dalam tempoh PKP ni Kak Cik dah compilekan, tak dapat semualah. Ya, dapat sikit dalam 28 ke 29 doakan jadi e-book. Jadi sebenarnya itu adalah sebagai usaha kami lah untuk sumbangan tu masuk tahfiz Madinatul Hufaz. Jadi mohon sama-sama kita manfaatkan ya sedikit usaha ini, boleh dapatkan e-book tu ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan pulangan kepada kita di akhirat besok sebagai amal soleh. Terima kasih banyak-banyak Prof, doakan kami selalu. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, dan diberikan keampunan oleh Allah. Selamat menghayati puasa Ramadan dan masuk kepada fasa kedua dah Ramadan ni, 10 yang kedua. Jadi cepat kita tu kena, ya Allah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar ya, dan mohon cinta Allah. Jadi kita akhiri dengan doa cinta Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid. Ya Allah, kurniakanlah kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadikanlah cintamu ya Allah sangat-sangat aku cintai, lebih daripada air yang dingin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku.
Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu.